Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi tema 7, unit 19, Khazanah Kesenian Bangsa. Tajuk Kisah Hidup Sebatang Kayu. SP Standard Pembelajaran 4.2.2. Objektif, murid-murid dapat mengujarkan cerita kisah hidup sebatang kayu dengan bahasa yang indah dan gramatis. Kriteria kejayaan, murid membaca dan memahami petikan. Murid melengkapkan cerita. Dan yang ketiga, murid mengujarkan cerita dengan bahasa yang indah. Jadi, untuk kisah hidup sepotong kayu ini merupakan jenis karangan autobiografi. Okey, apa itu karangan jenis autobiografi? Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri anda sebagai sesuatu benda secara terperinci. Ada yang mengisahkan riwayat hidup penulis sendiri dari awal hingga akhir. Yang ketiga, boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan ataupun rencana. Yang keempat, aturan membina karangan, tempat asal, nama dilahirkan, di mana, proses pembuatan, dibungkus, perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran, di mana dipamerkan, bertukar milik proses, penggunaan dengan tuan baru, akhir hayat, perasaan, sedih dan atau gembira. Boleh menggunakan dialog untuk bercakap sesama rakan, bukan dengan manusia. Dan akhir sekali, memaparkan nilai-nilai murni. Baiklah, kita teruskan dengan petikan teks itu, kisah hidup sepotong kayu. Kita baca bersama-sama ya. Aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Hidupku terbiar kerana khidmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Sebelum aku dibawa ke kilang papan ini, aku hidup gah di rimba raya. Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Pada satu hari, aku didatangi oleh seorang pengukir kayu. Beliau memungut aku lalu membawa aku pulang. Beliau mahu menghasilkan ukiran yang cantik pada badanku. Beliau merupakan pengukir kayu yang sangat handal dengan menggunakan peralatan seperti pahat, tukul dan ketam kayu. Beliau memulakan kerja tangannya. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Okey. Lepas tu kamu akan sambung. Okey, ada ditulis situ aku. Sebelum tu kita lihat dahulu maksud motif. Apa itu motif? Okey. Motif ialah hias atau reka corak yang dihasilkan pada kraft tangan. Terdapat motif flora, iaitu motif bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian motif fauna. Apa itu motif fauna? Yang menggunakan bentuk unggas, haiwan dan serangga. Kemudian motif angkasa atau kosmos, menerapkan gambaran awan, larat seperti bintang, matahari, bulan dan bukit bukau. Dan akhir sekali, motif geometri menampilkan bentuk seperti bulatan dan segitiga. Ya, seperti yang kamu diberikan contoh di situ. Ini motif fauna ya. Ada burung, kan nampak burung di situ. Motif flora ya, tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Dan yang terakhir motif kosmos. Ya, pelbagai bentuk ya, bulatan, segitiga dan sebagainya. Jadi di sini cikgu ada gariskan ya perkataan-perkataan di situ. Okey, kamu berikan makna garisan tersebut. Okey, di sini cikgu telah berikan ya. Contoh gah, apa maksud gah? Kemasyhuran atau kemuliaan. Usang sudah lama benar ya. Biasanya untuk rumah lah ya, rumah tu sudah usang. Contoh rimba raya, hutan atau belantara. Pulang maksudnya balik. Usiaku umurku. Dan handal, hebat atau unggul. Baiklah, kita teruskan dengan menyambung karangan itu ataupun jalan cerita autobiografi. Okey, mula dengan perenggan yang akhir itu. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Okey, pelbagai jenis motif. Kamu boleh masukkanlah motif fauna, motif flora, motif kosmos. Contohnya, okey, motif fauna tu. Kamu sambunglah. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Contohnya seperti motif fauna, motif flora dan motif kosmos yang sangat cantik diukir di badanku. Ataupun kamu boleh tukar kepada yang sangat indah dipandang mata dan sangat berharga.
Boleh sambung jalan cerita macam itu. Kemudian kamu boleh sambung, aku dibeli dan digantung pada dinding. Okey, aku dibeli oleh siapa? Siapa yang membeli kamu? Okey, boleh sebut siapa-siapa saja nama. Kemudian aku digantung pada dinding untuk tatapan para tetamu. Akhir sekali kamu ceritakan perasaan. Aku berasa apa? Gembira dan bangga kerana diriku dapat dijaga dengan baik, ya. Seperti pepatah ada menyatakan, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Dan cerita itu kamu boleh gunakan apa-apa idea, kamu punya imajinasi untuk menyambung jalan cerita ini, contoh yang cikgu berikan. Okey, ini tugasan kamu pada hari ini. Kamu menyambung cerita tersebut, ya, menggunakan format autobiografi. Dan sila rakam suara anda bercerita tentang kisah hidup sebatang kayu dan hantar rakaman kepada cikgu. Kamu boleh hantar dalam Google Classroom. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.